Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan latihan industri yang saya lakukan di Kurba Food Manufacturing. Okey, sebelum itu saya nak beritahu kenapa pentingnya latihan industri kepada pelajar tahun akhir, kerana latihan industri memberi gambaran yang sebenar tentang persekitaran pekerjaan. Okey, sebelum tu saya akan lanjutkan latar belakang syarikat. Okey, syarikat bernama Kurba Food Manufacturing dan ditubuhkan pada tahun 2007. Pada tahun 2007, syarikat bernama Kurba Food Industry dan berpindah ke IKS Kedah pada tahun 2011 dan diberi nama Kurba Food Manufacturing. Untuk visi syarikat ialah mempertingkatkan martabat umat Islam dalam konteks ekonomi sejagat untuk kesejahteraan ummah, dan misi syarikat ialah untuk mewujudkan usaha berterusan yang telus dalam merealisasikan pelaksanaan wasilah mempertingkatkan khazanah makanan umat Islam di dalam ekonomi ummah secara global. Untuk prosedur kerja sepanjang latihan industri yang saya lakukan, okey, hari bekerja ialah hari Sabtu hingga Khamis, waktu bekerja ialah 8.30 pagi hingga 5 petang, dan hari cuti ialah hari Jumaat. Untuk seterusnya ialah ringkasan aktiviti. Okey, tugas yang diberi semasa saya berada di Kurba Food Manufacturing ialah saya mendapat di bahagian pembuatan makanan. Okey, di bahagian pembuatan makanan ni terbahagi kepada dua, iaitu bahagian mi dan bahagian selada. Di bahagian mi berlakunya proses pembuatan mi, lepas tu pembungkusan mi, lepas tu pack mi sanggul, lepas tu pembungkusan perencah dengan kicap pedas. Di situ yang berkaitan mi akan berlaku di bahagian mi, manakala di bahagian selada berlakunya proses pembuatan kuah rojak, berlakunya proses pembuatan sos tiram, sos lada, penyedap burger dan jus durian Belanda dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan ambil satu contoh di bahagian mi, iaitu proses pembungkusan mi saffron ke dalam kotak. Okey, yang pertama, buka kotak mi saffron. Yang kedua, masukkan 5 bungkus mi saffron ke dalam kotak. Yang ketiga, sarungkan plastik kecut. Yang keempat, letakkan mi saffron di atas konveyor. Yang kelima, selepas mi saffron melalui konveyor, ia akan dimasukkan ke dalam karton. Okey. Tugas yang kedua ialah kawalan kualiti, iaitu QC. Okey, yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap produk akhir, iaitu produk yang telah siap. Di situ saya akan melakukan pemeriksaan setiap produk yang telah siap untuk mengecek expired dia, ada tak halal dia di situ, ada tak terkoyak-terkoyak kat mana, yang kat situ kita akan cek semua keseluruhan produk. Semua kena cek. Lepas tu kita akan isikan dalam satu borang tu, produk tu baik ke tak, ada reject ke tak. Okey, di situ produk akhir, kalau kita dah siap, kita memang akan kena cek. Okey, yang kedua, itu membuat pemeriksaan semasa masak dan sesudah masak. Okey, membuat pemeriksaan semasa masak dengan sesudah masak ni dua bahagian, iaitu bahagian mi dengan bahagian sos lada. Di bahagian mi kita kena cek sebab apa? Bahagian mi, time kita nak buat mi tu, kita kena cek tepung dia, adakah tepung dia kering. Tepung dia, kalau tepung kering tak boleh buat mi. Lepas tu kat situ tengok keping dia elok ke tak, ada putih-putih ke tak. Lepas tu kita kena cek time orang timbang, time pekerja timbang, kat situ kita kena cek timbang cukup ke tak. Kat situ memang kita kena cek. Lepas tu time dia goreng, kita kena cek suhu dia, kita kena cek waktu dia disejukkan, hanyut ke tak, relai ke tak. Di situ. Kalau sesudah masak sos lada dia semasa masak dengan sesudah masak. Time nak dekat masak dah tu, kita kena cek macam sos lada kita kena cek time semasa masak tu dalam 30 minit sebelum masak. Kita kena cek break pH dia dengan kepekatan dia. Kalau macam sesudah masak itu kuah rojak kita tak boleh pack dia dalam botol sebab nanti dia akan melecur sebab hangat-hangat. So kita kena sejukkan satu hari, lepas tu keesokan harinya baru kita kena pack dia kan, masukkan dalam botol kan. Di situ kita akan cek dia punya pH, bricks dengan kepekatan. Sama juga kuah rojak pun tadi semasa 30 minit sebelum masak akan cek juga semasa masak tu. Sama je.
Okey, untuk yang ketiga, menulis report. Okey, menulis report ni untuk bahagian ni dengan bahagian selada di bahagian pembuatan ni sahaja, bukan bahagian proses pembungkusan tak. Dia di bahagian pembuatan ni sahaja. Time tu kita kena check. Kita kena tengok reject tepung berapa, kita kena tulis report. Manakala dekat sos lada pun kita kena juga tulis ada tak hanyut-hanyut ke tak kan. Kita kena tulis. Kat situ kita kena tulis. Okey, untuk yang ketiga, tugas yang ketiga yang saya dapat ialah R&D. R&D ni saya mencipta 4 kordia. Yang pertama kordia ros kayu manis, yang kedua rosette, yang ketiga delima, yang keempat longan dan longan kundur. Longan dan kundur. Okey, di situ saya dapat belajar bagaimana pembuatan kordia. Sebelum ni saya tak pernah merasai pun buat pembuatan kordia tu. Kat situ saya dapat belajar macam mana cara masak, cara mula sampai habis. Saya dapat belajar, saya dapat tahu kuantiti yang digunakan untuk nak buat kordia tu berapa. Kat situ juga saya dapat menyelesaikan masalah macam kordia yang saya buat tu kan. Bermasalah pada air sejuk. Dia tak boleh bancuh bila air sejuk kan. Dia tak boleh bancuh dengan air sejuk. Kalau dia bancuh dengan sejuk, kordia tu akan berketul. So saya kena fikir macam mana nak bagi kordia tu bila dengan air sejuk dia takkan macam dia tak ada masalah lah bila dengan air sejuk tu kan. Dia macam tak ada masalah. Lepas tu kami kena buang lah dalam macam ingredient tu, bahan-bahan itu apa yang menyebabkan kordia tu bila dengan air sejuk dia akan berketul. Bila dengan air biasa okey, bila dengan sejuk tak okey. Okey, untuk pengalaman yang saya dapat, okey. Pengalaman yang saya dapat dari situ di bahagian ni dan bahagian sos lada, saya dapat belajar cara penggunaan mesin. Okey, sebab sebelum ni dekat politeknik macam kita dapatlah juga gunakan mesin macam mixer, tapi tak pernah guna mesin besar-besar macam conveyor, mesin pelabelan, mesin penutup botol. Mesin-mesin tu mesin proses kisar kacang tak pernah, tapi dekat situ saya belajar macam mana penggunaan mesin. Masa saya juga belajar macam mana proses pembuatan ni. Walaupun saya tak buat, saya tak tahu bahan-bahan, tapi saya tahu macam mana mereka buat mi. Saya tengok satu-satu macam mana mereka bancuh adunan, macam mana adunan tu nak buat keping. Okey, kat situ saya dapat belajar. Untuk bahagian QC pula, kat situ saya dapat belajar tentang erti menepati masa. Sebab apa? Sebab dekat situ kita kena tepati masa sebab kita nak check produk time tu semasa masak dengan sesudah masak. Kat situ kalau kita tak tepati masa, berkemungkinan produk kita akan rosak. Macam semasa masak tu, untuk bahagian ni sebagai contohnya saya ambil tepung dia. Kalau kita check time tu mungkin tepung dia keras. Kat situ kita kena check kat situ. Okey, kalau macam untuk bahagian sos lada pula, semasa masak dengan selepas masak kita kena check. Kat situ berkemungkinan kalau kita lewat check, dia punya kuah rojak akan hanyut ke, so akan rasa dia akan hilang 100% akan hilang, tak akan sedap langsung. Okey, manakala pula R&D yang saya belajar kat situ, saya belajar mengenali bahan-bahan yang saya tidak tahu, macam jenis-jenis asid kan. Ascorbic acid tu apa, lepas tu acid citric tu apa, lepas tu gentle gum tu apa, CMC tu apa kan. Kadang-kadang kan bila dekat sana kita tak pernah belajar, lepas tu dekat situ baru kita belajar macam mana, macam masuk makmal lah kan. Tapi walaupun kat situ tak macam makmal, tapi kita seronok dapat benda baru yang kita belajar. Lepas tu kesimpulannya, pelajar dapat meluaskan pengetahuan teknikal dan kemahiran pelajar. Yang kedua, pelajar dapat membina tahap keyakinan diri. Yang ketiga, pelajar dapat memupuk kerja berpasukan antara satu sama lain. Yang keempat, pendedahan latihan industri memberi persekitaran sebenar untuk pelajar menghadapi masa hadapan.